Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan kita sekali lagi peluang pada minggu ini untuk kita meneruskan pembelajaran kita, untuk kita memahami isi kandungan ayat-ayat yang bertemakan kepada tema perumpamaan, permisalan. Setelah kita mengetahui tafsiran perumpamaan tersebut, maka kita sama-sama pada malam ini akan mencari apakah pengajaran, ibrah, faedah, petunjuk daripada ayat-ayat yang telah pun kita fahami, dan yang paling utama ialah apakah yang kita perlu lakukan, apa perubahan yang perlu kita buat, apa penambahbaikan yang perlu kita lakukan berdasarkan kepada pesanan Allah, nasihat Allah, peringatan dari Allah pada ayat perumpamaan yang kita sama-sama pada malam ini akan membicarakan. Malam ini apakah perumpamaan yang kita akan pelajari? Sesiapa yang mengikuti setiap minggu perumpamaan ini adalah malam ini kita akan mempelajari perumpamaan yang ke-10. Okay, saya paparkan di skrin Zoom, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok senarai semak perumpamaan yang kita akan pelajari keseluruhannya, dan juga senarai semak bagi melihat di manakah pembelajaran kita sudah pun maksudnya kita dah sampai kepada perumpamaan yang mana kita belum belajar dan yang kita akan belajar. Malam ni kita akan belajar perumpamaan yang ke-10. Perumpamaan yang ke-10 yang merupakan perumpamaan yang terakhir yang kita ambil di dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ada 10 perumpamaan yang kita pelajari, dan malam ni adalah yang terakhir, iaitu ayat yang ke-275, yang ayat 275 ini dia berada pada muka surat yang ke-47, yang mana perumpamaan ini Allah membuat pemisalan tentang pemakan riba. Dia menjadi seperti orang yang dalam keadaan dia mabuk. Dia bukan dia mabuk kerana dia minum arak, tetapi dia mabuk kerana dia makan riba. Macam mana bentuk dia mabuk kerana dia makan riba? Bila kita nampak seseorang itu menjadi dia mabuk apabila dia memakan riba, maka kita akan dapat jawapan yang lebih jelas apabila kita membaca keseluruhan ayat 275 daripada mula sehingga kepada penghujungnya. Jadi inilah penerangan awal hala 7 silibus pembelajaran kita pada setiap hari Khamis malam Jumaat. Jadi sesiapa yang tidak sempat mengikuti 10 perumpamaan yang kita telah pun senaraikan,
tuan-tuan boleh menyaksikan semula kesemua uh, rakaman perumpamaan ini boleh lihat di FB page Malaysia Tadabbur Academy ataupun tuan-tuan boleh lihat di YouTube. Kalau tuan-tuan tengok di YouTube, tuan carilah Akademi Tadabbur Malaysia. Dan tekan tajuk perumpamaan. InsyaAllah nanti saya rasa ada dia playlist dia tentang perumpamaan tu. Jadi kalau tuan-tuan lihat rakaman, kalau boleh tuan-tuan tekanlah apa sebagai subscribers, ya, supaya tuan-tuan tidak ketinggalan. Tuan-tuan mendapat peringatan tentang rakaman-rakaman kelas-kelas yang telah pun kita lakukan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, izinkan saya untuk menunjukkan perumpamaan yang nota ringkas yang sempat saya sediakan untuk rujukan kita malam ni. Jom kita tengok perumpamaan dia. Okey, muka surat. Kita lihat perumpamaan yang ke-10. Okay, kita tengok perumpamaan yang ke-10 seperti saya sebut tadi itu, surah Al-Baqarah ayat 275 muka surat 47. Okay, kita bacakan ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Sambungan ayat dia. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Sambungan ayat dia. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Itulah ayat 275. Mari kita lihat sama-sama terjemahan ayatnya. Kalau kita lihat kepada terjemahan ayat, alladzina, orang, ya'kuluna riba, yang memakan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi, tidak akan dapat berdiri dengan betul. Berdiri dengan betul ni berdiri dalam keadaan kita normal, betul, dalam keadaan tenang. Okay. Orang yang makan riba ni, dia tidak akan dapat berdiri dengan betul. Melainkan dia boleh berdiri juga, tetapi berdirinya seperti berdirinya yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, seperti orang yang telah dirasuki oleh syaitan. Dia dah berada dalam keadaan yang terhuyu hayang kerana rasukan syaitan itu. Okay. Kemudian Allah Ta'ala kata orang yang berdiri macam orang kena rasuk, kita boleh kata macam orang gila lah dia berdiri ni, disebabkan seperti mereka dirasuk syaitan ini. Kenapa? Kerana kita tahu dia orang yang makan riba. Kemudian Allah ceritakan lagi, dzalika biannahum qalu, yang demikian adalah disebabkan mereka mengatakan innamal bai'u mislur riba, bahawa sesungguhnya jual beli itu sama macam riba. Ini terjemahan ayat. Nanti kita akan kupas dia satu persatu. Kemudian Allah mengatakan lagi, padahal Allah telah menghalalkan al-bai'a, jual beli, wa harramar riba, dan telah mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih,
maka sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan daripada Tuhannya. Peringatan dari Tuhannya membawa maksud peringatan tentang tak boleh mengambil riba. Lalu dia fantaha, lalu dia berhenti. Setelah dia dapat peringatan tentang diharamkan riba, dia berhenti daripada mengambil riba. Falahu ma salafa, maka apa yang telah dia ambil dulu, maknanya kalau sebelum ini dia pernah memakan riba dalam keadaan dia belum tahu riba itu diharamkan, tapi setelah riba itu diharamkan, dia berhenti dah daripada mengambil riba, maka kata Allah adalah menjadi haknya dan urusan sebelum turunnya ayat diharamkan riba, mereka pernah memakan riba, ia terserah, wa amruhu ilallah, terserah kepada Allah. Okay. Nanti kita akan jelaskan lagi. Okay. Kemudian Allah mengatakan, waman ada, dan sesiapa yang mengulanginya, maknanya mengulangi memakan riba walaupun ayat riba haram tu telah diturunkan, dia tetap nak makan riba tu juga, faulaika, maka mereka itulah ashabun nar, yang akan menjadi penghuni neraka. Dia menjadi penghuni neraka ni sekejap ke lama? Tuhan kata hum fiha khalidun, mereka itu akan kekal di dalam neraka. Okay. Jadi itu kita baca tafsiran, kita baca terjemahan ayat. Okey, kalau kita lihat kepada tafsiran ayat, okey, kita tengok kalau kita pergi kepada, ada saya letakkan nota itu tafsiran ayat dia. Okey, begini. Dalam ayat ni kalau kita tengok dekat alladzina yaquluna riba, orang yang memakan riba. Okey, kita jumpa perkataan yaquluna. Yaquluna ini orang yang memakan riba. Tetapi perkataan yaquluna ini Allah gunakan dalam bentuk kata kerja sekarang. Yaquluna ni maknanya orang yang sedang memakan riba. Okay, dia guna present time. Okay, fa'lul mudhari'. Okay. Kita lihat kenapa Allah gunakan yaquluna memakan riba. Lepas tu sekejap lagi kita akan kupas. Kenapa sebut makan? Kalau guna duit riba tu, tapi kalau tak makan, boleh tak? Sedangkan ayat ni kata hanya orang yang memakan. Tapi kalau dia dapat duit riba, dia tak guna untuk makan. Dia gunakan untuk beli kereta ke, dia gunakan untuk dia beli rumah ke, boleh ke tak boleh? Nanti kita akan kupas. Jadi kita lihat terlebih dahulu kupasan kenapa Allah menyebutkan orang yang sedang memakan riba. Jadi yaqulu tu dalam bentuk fi'lul mudhari' present tense. Okay, kenapa? Okay, kita lihat pada tafsiran ayat. Okey. Menurut Syekh Fakhruddin dalam Hidayatul Amthal, ini di antara kitab rujukan utama kita pelajari 66 perumpamaan ini sebenarnya. Okey, tapi kitab ni kitab dalam bahasa Arab. Jadi dalam kitab tu, nama kitab tu adalah Hidayat Al-Amthal Al-Quraniyah. Maksud kitab tu, nama kitab tu adalah petunjuk perumpamaan di dalam perumpamaan Al-Quran. Okay, dalam kitab tu, penulis kitab itu mengatakan, dia kata, kenapa yaqulu ini bukan digunakan dalam kata kerja fi'lul madhi, dalam kita kata menggunakan tidak gunakan past tense tapi gunakan kata kerja sekarang. Beliau kata diungkapkan menggunakan kata kerja sekarang iaitu present tense ataupun fi'lul mudhari yaqulun, menunjukkan bahawa amaran keras memakan riba ini maknanya
Peumpamaan orang yang makan riba tu nanti dia akan berdiri macam orang gila, macam orang kena rasuk syaitan tu, hanyalah terpakai kepada manusia yang secara berterusan memakan riba. Maknanya peumpamaan ayat 765 ini dia merujuk kepada sesiapa yang dia tak mau berhenti daripada memakan riba. Sebab Allah kata yakulun itu maknanya memakan riba, menunjukkan kepada dia berterusan memakan riba. Okay, itu di antara penjelasan mengapa Allah sebut memakan riba itu diungkapkan dalam bentuk present tense, fa'ilul mudhari'. Okey, selesai dekat situ. Kemudian kita nak bincang lagi dekat sini. Okey. Nanti saya akan sebut contoh riba tu. Okey. Kenapa Allah sebut hanya tentang makan riba? Kenapa sebut makan riba? Kalau tak makan, guna riba boleh. Okey. Dalam kitab yang sama, Syekh Fakhruddin tadi tu, dia menyebutkan. Okay. Dia sebut pun sebenarnya, dia quotekan juga daripada para ulama tafsir. Okay. Beliau kata begini, apa sahaja tujuan kita ambil riba, sekejap lagi kita akan tengokkan contoh apa tu riba. Tapi saya rasa, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua sudah sedia maklum pasal riba ni kan. Riba ni. Okay. Jadi kata beliau, apa saja tujuan kita ambil riba ni, ianya diharamkan oleh Allah. Apa saja tujuan? Maksudnya nak makan, maksudnya daripada duit riba tu kita guna untuk beli makanan ke, nak minum ke, kita gunakan duit riba tu walaupun tak makan tapi beli kereta ke, kita gunakan untuk beli rumah ke, kita guna untuk kepentingan peribadi kita, beli handphone ke, beli baju ke, tetap haram hukumnya. Tapi kenapa hanya sebut tentang istilah memakan? Okay. Diungkapkan perbuatan memakan kerana tujuan yang paling utama orang ambil riba ini adalah digunakan untuk apa? Untuk makan. Itulah maksud dia. Saya harap tuan-tuan jelas. Jangan salah faham. Jangan melimitkan ayat ini kata, oh makan dia tak boleh. Kalau tak makan tak apa. Tak. Dia diungkapkan memakan kerana apa? Kerana kita sedia maklum dalam banyak-banyak tujuan orang cari duit, cari keuntungan adalah tujuannya adalah untuk digunakan untuk apa? Untuk makan. Bukan sekadar Syekh Fakhruddin saja yang disebut maklumat ni sebenarnya. Tetapi kalau kita merujuk dalam tafsir Al-Tabari contohnya, cuma saya tak sempat nak masukkan ulasan Al-Imam Al-Tabari, tapi kalau tuan-tuan ada kitab tafsir Tabari, Al-Imam Al-Tabari sendiri menyebutkan bahawa dia kata ayat ini laisat khasah, bukanlah dikhususkan fi tahrimi akal riba faqat. Dia kata ayat ni bukanlah dikhususkan hanya untuk mengharamkan memakan riba saja, dia kata. Tetapi dia kata ianya umum pengharamannya dalam apa jua bentuk riba tu. Maksudnya nak guna untuk apa? Semuanya tetap diharamkan oleh Allah. Sekalipun tak guna untuk makan. Kenapa? Kerana dia adalah riba. Sekarang mari kita lihat penjelasan lebih lanjut. Apa tu riba? Dan apa contoh dia? Okey, contohnya begini. Okey. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar bab riba, okey, pertama saya berterus terang bahawa saya bukan orang yang pakar dan saya tidak ada ilmu yang banyak tentang bab keuangan Islam. Saya bukan orangnya.
Dan saya bukan bidang saya untuk saya terangkan. Cuma saya boleh bagi beberapa contoh lah. Beberapa contoh riba ni apa. Okey. Kalau kita belajar dari sudut bahasa, dari sudut makna riba ni, perkataan riba tu sendiri bermaksud apa? Az-ziyadatu 'ala syai'. Sesuatu penambahan di atas segala sesuatu. Okey, dia riba ni dia ada kaitan dengan tambah. Ada penambahan. Okey, ada penambahan. Kita tengok contoh. Tengok dalam gambar tu, kita tengok contoh pertama. Dekat mana ada tambah. Kalau tambah tu, itulah riba. Itulah ziyadah. Okay, kita tengok dekat situ. Contohnya Ahmad. Dia memberi pinjaman kepada Bakar dengan jumlah RM1,000. Okay, maknanya Bakar pinjam duit kepada Ahmad dengan pinjaman RM1,000. Okey. Tetapi Ahmad mensyaratkan nanti kalau nak pulangkan kembali duit pinjaman tu mesti pulangkan sebanyak RM1,100. Maknanya kat mana ada tambahan? Ada tambahan sebanyak berapa ratus? Ada tambahan sebanyak RM100. RM100 ini adalah riba. Sebab tu riba maksudnya penambahan. Okey, ini dia panggil apa? Dia kat sini ada jawapan dia. Riba. Okey, kita ambil contoh yang umum dulu. Contoh yang umum untuk kita faham apa tu riba. Okay. Contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, melabur, melabur invest dengan jumlah RM10,000. Lepas tu ada orang janji, dia confirm, maksudnya janji, dia kata pasti akan dapat 10% sebulan daripada RM10,000 yang dia laburkan. Ini pun dia panggil apa? Dia panggil termasuk di dalam riba. Okay. Kita ambil contoh yang ni pula. Kita ambil contoh lain, nak tengok ada tambah. Okay. Kadang-kadang riba ni bukan melibatkan hanya pada nilai wang yang kita pegang wang tu. Tapi kita tengok contoh. Contoh, kita pinjam motor. Kita pinjam kereta seseorang tapi dengan syarat kita kena pulangkan balik kereta tu dengan minyak yang penuh. Contohnya macam ni. Waktu kita pinjam kereta tu, minyak tu ada, kita kata ada lagi 3 bar. Kan kita panggil bar kan? Ada 3 bar. Maksudnya separuh penuh. Tapi pemilik kereta tu kata, nanti lepas pulangkan kereta, kau tambah bagi penuh. Penuhkan jumlah minyak tu sampai full. Itu dipanggil riba juga. Tak dipanggil riba. Jadi ini contoh. Saya nak menunjuk contoh ada penambahan. Itulah riba. Cuma dalam pengisian kita tak terangkanlah dengan lebih lanjut bentuk riba. Dia ada panjang tajuk dia. Banyak kadang-kadang kita terlibat dengan riba yang kita tak sedar. Tapi ayat ini, ayat yang merujuk kepada orang yang memang dia tak nak berubah walaupun dia tahu dia riba. Berterusan dalam riba. Kan riba. Itu contoh dia. Okay. Tuan-tuan jangan tanya saya panjang lebar tentang riba ni. Saya bukan orang yang layak, yang tidak ada ilmu pun untuk cerita tentang bab riba ni. Cuma sikit-sikit tu saya boleh cerita dengan kadar yang mampu. Okey. Kita tengok di sini. Kita patah balik melihat pada ayat tadi, terjemah ayat ni. Okey. Apa maksud orang yang makan riba ni? Kalau kita tengok dekat terjemah ayat tu, apa maksud orang yang makan riba ni? Dia nanti akan berdiri, tapi bukan berdiri secara normal. Dia berdiri dalam keadaan seperti orang yang terhuyung hayam, orang yang macam tak sedar diri, kena rasuk, macam kena rasuk dengan syaitan tu. Mereka ini siapa? Bila dia berdiri?
Okay. Kalau kita lihat kepada tafsiran Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini sebenarnya merujuk kepada mereka yang makan riba tadi tidak dapat berdiri dengan betul setelah mereka dibangkitkan daripada kubur. Bukan bangkit dalam kubur, bangkit daripada kubur. Saya kena betulkan sikit. Maksudnya, ayat tadi ni, ia berkaitan dengan orang yang apabila di hari kiamat, apabila Allah perintahkan supaya keluar daripada kubur, maka ketika mereka berdiri nak keluar dari kubur tu, mereka berada dalam keadaan seperti orang yang kena rasuk jin. Rasuk syaitan. Kita pernah nampak kan? Kita pernah tengok tak orang kena rasuk syaitan? Berteriak sini, sana. Dia jadi seperti orang yang tak sedar diri. Macam orang gila kita tengok dia. Itulah yang Allah Ta'ala nak umpamakan bagi orang yang makan riba apabila dia bangkit daripada kuburnya. Seperti mana yang dikupas oleh Al-Imamu Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, seperti mana kita lihat dalam nota yang saya paparkan ini. Okey, jadi kita lihat yang berikutnya. Okey, ini kita faham dekat setakat ni, kita faham dekat ayat ni. Okey, kenapa Allah menjadikan mereka seperti orang yang dirasuk syaitan ketika mereka ini dibangkitkan daripada kubur di hari akhirat? Okey, kita tahu tadilah kerana mereka ini orang yang berterusan memakan riba. Allah terangkan lagi, kenapa mereka ni nak berterusan memakan riba? Okey, Allah bagi jawapan. Zalika, bahawa sesungguhnya mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama seperti riba. Okay, kita kena faham dulu ayat ini. Maksudnya, demikian itu bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Okay, ayat ini mereka berkata, okay, mereka tu siapa? Mereka tu orang yang memakan riba tu lah. Okay, mereka kata sesungguhnya jual beli itu sama seperti riba. Okay. Kalau kita baca sekali imbas, kita akan nampak seperti orang yang makan riba tu cakap jual beli ni samalah macam riba. Maksudnya kalau kita baca pada ayat ni, kita akan jumpa macam seolah-olah mereka kata tak salah pun nak ambil riba ni sebab riba ni macam jual beli juga. Faham tak maksud dia? Mereka kata jual beli ni sama macam riba. Okey, apa maksud ayat ni? Okey. Kalau kita kena lihat tafsiran ayat. Okey, kalau kita lihat apa yang diulang oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Ibnu Katsir kata macam ni. Dia kata orang-orang yang musyrik ni, kan, kita kena ingat begini, hampir terlupa saya. Okey. Ayat-ayat ni ketika mana Allah turunkan kepada orang-orang yang pernah makan riba, ada orang yang makan riba tu dia tak nak tinggalkan riba tu. Dia cari alatan. Dia kata apa? Innamal bai'u mithlur riba. Okey, tengok ya ulasan Ibnu Katsir. Dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. Okey, Ibnu Katsir kata mereka tidak mengkiaskan, iaitu membuat analogi riba dengan jual beli, sebab orang musyrik dia tak pernah tahu pun konsep jual beli yang Allah Ta'ala terangkan dalam Quran. Maknanya kata Ibnu Katsir, ayat tu bukan membawa maksud mereka kata seolah-olahnya mereka nak menyamakan seperti mana mereka nak menyamakan, maksudnya begini,
Nak terang mana ni? Okay. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Maksudnya ayat ni adalah orang yang makan riba ni, setelah diharamkan mereka memakan riba, mereka tak nak tinggalkan riba tu. Sebab apa? Kalau kita baca ayat tadi seolah-olah mereka kata apa salahnya nak ambil riba, jual beli boleh dapat untung, boleh dapat penambahan. Kenapa riba tu tak boleh? Bukan bermaksud orang Arab musyrikin, bukan bermaksud orang yang dilarang makan riba tu dia tahu konsep jual beli mana yang halal. Maksudnya macam tu. Mereka kata jual beli tu sama macam riba, bukan membawa maksud mereka tahu jual beli yang halal tu macam mana. Bukan maksudnya macam tu. Tetapi maksud ayat ni ialah mereka tak setuju riba tu diharamkan dengan maksudnya mereka kata macam ni. Kenapa orang lain yang jual beli ni, kenapa jual beli boleh? Kenapa riba tak boleh? Dia seolah-olah dia macam mereka kata, kenapa Allah haramkan, kenapa Allah, kenapa Allah mengharamkan riba ni? Dan kenapa jual beli tu boleh pula? Maksudnya macam tu. Jelas tak tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah? Saya harap jelas tentang ayat ni. Kemudian kan ayat tu lepas tu kan mereka kata macam ni. Mereka kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Isunya adalah siapa yang kata ayat ni? Siapa yang kata wa halallahu al-bai'a wa harrama riba? Dekat sini. Kalau ikut Ibnu Kathir, mereka kata Ibnu Kathir yang cakap Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebenarnya kata Ibnu Kathir, kemungkinan dia kata ayat tu sebenarnya adalah sambungan daripada bantahan yang mereka kata tadi tu. Kalau kita baca terjemah Ibnu Katsir, dia kata ayat ini, maknanya potongan ayat ini boleh jadi sebahagian dari ucapan mereka yang membantah riba tadi tu. Orang yang tak setuju riba tu diharamkan, jadi ayat ni jugalah yang mereka sebut. Dan secara tidak langsung, ucapan mereka ini telah membantah terhadap perbuatan diri mereka sendiri yang menghalalkan riba. Maksudnya macam ni. Cuba kita tengok balik semula ayat tadi tu. Tengok balik semula supaya faham ayat tu. Kita tengok dekat ayat tadi. Mula-mula kan Allah kata begini. Cuba perhatikan baik-baik. Mula-mula kan Allah kata zalika bi annahum. Allah kata yang demikian. Maksudnya orang yang nanti di akhirat dia akan bangkit dari kubur dalam keadaan seperti orang gila, seperti orang yang kena rasuk syaitan tu. Allah kata kenapa jadi macam tu? Apa balasan dia? Apa yang mereka buat? Kerana yang demikian adalah disebabkan mereka mengatakan, mereka mengatakan. Jadi kalau ikut tafsiran Ibnu Katsir, mula-mula mereka kata ayat ni. Mereka kata sesungguhnya jual beli itu sama je macam riba. Maknanya mereka kata sama je semua. Mana ada beza. Riba tu sama je macam jual beli. Kita faham itu kenyataan ungkapan yang pertama. Lepas tu ada sambungan lagi ucapan mereka yang seterusnya. Itu yang ucapan mereka seterusnya. Mereka kata apa?
Jual beli boleh pula Allah halalkan dan mengharamkan riba. Itu yang kita kata tadi tu. Mereka tak setuju. Kenapa riba ni tak boleh? Jual beli boleh pula. Maksudnya kalau guna cara lain, boleh pula dapat untung. Tapi riba tak boleh dapat untung. Sedangkan sama je. Kan? Jual beli yang cara halal, jual beli tu pun dapat juga ada penambahan untung juga. Pinjam 1,000 tapi bayar lebih juga. Riba tak boleh pula, contoh. Itulah maksud ayat ini. Jadi apa yang mereka kata Allah telah halalkan jual beli, ambil untung tu melalui jual beli, tapi mengharamkan riba ni, secara tak langsung ungkapan ayat ini telah apa? Telah menunjukkan bahawa mereka itu sebenarnya memang kita kata ayat ni secara tak langsung telah membantah bahawa mereka yang makan riba tu sebenarnya tak boleh. Saya harap tu jelas. Nanti kalau tak faham nanti, tolong tanya balik semula. Okey. Nanti boleh bertanya, insya-Allah. Kita boleh buka dekat audio tu, nanti kita akan tanya. Okey. Saya harap tuan jelas dekat ulasan yang diberikan oleh Ibnu Katsir ini. Dia kata, dan secara tidak langsung ucapan mereka ini, kan, seperti mana mereka seolah-olahnya nak mengatakan bahawa Allah telah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Sebenarnya sama je. Riba tu sama macam jual beli. Okey. Secara tak langsung mereka telah buat satu kenyataan bahawa jual beli boleh, riba tak boleh. Dan itu pun sebenarnya yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi secara tak langsung ucapan mereka itu sebenarnya telah membantah terhadap perbuatan diri mereka sendiri yang menghalalkan riba. Okey, selesai. Kemudian kita kena kupas lagi. Okey, ayat tadi dia kata, Allah kata begini. Allah kata Allah kata sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti. Maknanya siapa-siapa yang telah dia tahu riba tu tak boleh, kemudian dia stop, dia tak nak dah ambil riba ni, maka apa yang telah diambilnya dahulu, maknanya apa yang telah dia makan keuntungan daripada riba tu, masa tu dia tak tahu riba tu tak boleh. Tapi setelah turun ayat ni adalah menjadi haknya. Maksudnya keuntungan dia masa dia mengambil riba tu tak apa, itu benda dah lepas dah, tak apalah dah makan tu. Dan keurusan itu terserah kepada Allah. Okey, apa maksud dia? Okay, kita tengok tafsiran. Walaupun saya dah terangkan sikit-sikit, kita tengok tafsiran dia apa. Okay, kalau kita tengok dalam tafsiran Ibnu Katsir, beliau kata macam ni. Beliau kata ayat ni sebenarnya dia ada hadis tau. Dia sebenarnya dia ada hadis yang pernah ya ketika mana ayat riba ni Allah Ta'ala haramkan. Okay, tuan-tuan kena ingat begini ya. Ayat dalam Baqarah ni bukan satu-satunya ayat yang sebut pasal riba. Ada tempat-tempat lain pun ayat-ayat seperti ni dah ada pasal riba dah. Okey. Ayat yang kita kata falahu ma thalafa wa amru ilallah. Okey, sebenarnya ayat ini membawa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh mereka, iaitu para sahabat, supaya kembalikan balik mana-mana untung yang mereka dapat masa mereka makan riba tu. Tetapi ayat ini Allah Ta'ala nak sebut Allah maafkanlah apa-apa yang dah buat tu, mana-mana untung riba yang dah makan tu Allah maafkan. Itu maksud ayat tu. Sebab itu tuan-tuan, dalam satu hadis ada satu kisah yang dia cerita dulu. Kita kena ingat ya, masa zaman sahabat, sebelum turunnya perintah haram riba, mereka tak tahu riba tu tak boleh. Dia sama macam kita tahu kes minum arak lah, kan? Sebelum ni mereka minum arak,
Tapi setelah arak tu diharamkan, khamar tu diharamkan, mereka tak minumlah. Tapi perbuatan sebelum turun ayat dah minum tu nak buat macam mana? Maknanya Allah maafkanlah. Sama lah macam riba tu juga. Jadi sebelum turun ayat haram riba, mana-mana yang mereka untung tu, Allah maafkanlah. Soalan macam tak ada isu dah. Sebab apa? Sebab belum lagi dapat mengetahui perintah haramnya riba. Okay. Kemudian kita lihat pula dekat sini, Allah sambung lagi. Allah kata, siapa-siapa yang kembali mengulangi perbuatan riba tu, maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Okey, kita lihat tafsiran para ulama tafsir. Okay, kita tengok dekat sini. Okey, dah tak adalah. Saya tak masukkan. Maksudnya macam ni. Setelah siapa-siapa tahu ayat riba tu jelas terang, tak boleh, tapi kalau dia ulang lagi, lepas tu dia beranggapan, tak apalah, riba-riba lah, kan? Orang yang macam tu, kalau dia mati beryakinan seperti itu, berterusan makan riba dengan meyakini tentang riba tu sebenarnya tak ada beza pun dengan cara jual beli yang lain, boleh je makan riba ni, maka ia Allah akan masukkan ke dalam neraka, dikekal dalam api neraka. Okay. Itulah maksud ayat ini. Okay. Jadi daripada ayat ni sebenarnya, kalau kita nak ambil sedikit waktu, contohnya begini, kalau kita nak melihat kenapa Allah datangkan ayat riba ni dalam surah Al-Baqarah ini, sebenarnya kalau kita belajar sebelum ni, ingat tak? Sebelum ni kita belajarkan pasal sedekah. Tiba-tiba ayat pasal riba. Inilah sebenarnya Allah nak mendidik kita bahawasanya dalam bab rezeki ini ada yang kita boleh dapat dengan cara yang halal, ada yang kita boleh dapat dengan cara yang haram. Rezeki yang Allah bagi pada kita ni, kita boleh dapat pahala dari Allah, kita juga boleh dapat dosa dari Allah. Jadi Allah letakkan ayat riba ni adalah untuk menunjukkan mana dalam bab harta ni sepatutnya digunakan, dibelanjakan, dan cara mana yang tak boleh. Itulah perkaitan di antara ayat riba dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Okay. Setelah kita faham ayat perumpamaan tadi, mari kita sama-sama pada malam ini melihat, apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat 275 tadi. Antara pengajaran nombor 1, kita dapat pelajari di sini malam ni, kita dapat belajar Islam meraihkan, betul tak ejaan dia? Islam meraihkan keperluan manusia seperti keperluan berjual beli. Maksud dia, kan ayat tadi kata wahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kita dapat belajar dekat sini, bukan tak boleh nak dapat untung, bukan tak boleh nak dapat penambahan duit tu, bukan tak boleh nak dapat tambah modal 1,000 tapi dapat 500 jadi 1,500. Bukan tak boleh. Allah tahu itu keperluan untuk manusia. Oleh sebab itu Allah mensyariatkan adanya jual beli. Sebab Allah tahu itu keperluan manusia untuk dia dapat untung. Tapi caranya dalam jual beli. Maknanya Islam menghalalkan cara jual beli. Pelajaran nombor 2 kita dapat belajar dekat sini. Dalam masa yang sama Islam ni, Allah yang mensyariatkan adanya ajaran dalam Islam ni telah menolak mana-mana yang boleh bagi kesan buruk kepada manusia, macam manusia tu rasa dia dizalimi, menyusahkan manusia dan sebagainya, maka Allah Ta'ala tak benarkan benda itu berlaku, seperti Allah Ta'ala mengharamkan adanya riba. Kan?
Tak boleh. Islam ni agama yang menjaga kebajikan. Dahlah dia susah, tak ada duit, nak kena pinjam pula pada orang. Tapi orang yang meminjamkan tu pula mengambil kesempatan menyusahkan dia lagi. Kan? Dia nak pinjam RM100 sebab dia susah. Kalau dia tak susah, dia tak pinjam. Kalau dia cukup, dia tak pinjam. Okey. Lepas tu, dahlah susah, terpaksa pinjam pula 100, lepas tu nak kena bayar pula, ada pula bunga-bunganya. Kena pula bayar 1,300 contoh. Kan itu membebankan dia. Yang dahlah pinjam tu sebab dia susah, lepas tu nak bayar tu pula lagi susah. Sebab tu Islam ni, dia tak benarkan perkara-perkara yang boleh datang keburukan. Islam akan larang, Islam akan haramkan. Tapi kalau benda tu ada manfaat, ada kebaikan, dia keperluan manusia, Allah akan halalkan. Okey, kita dapat dua pelajaran. Okey, dua pengajaran ni berdasarkan ayat 275 tadi ni, saya nak kita lihat apa ulasan Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir ketika dia kupas ayat yang tentang Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba ni, Ibnu Katsir dia buat satu ulasan yang sangat cantik. Ulasan dia ni kita letakkan pada bahagian pengajaran. Pengajaran 1 dan 2 tadi tu kita sokong dengan apa yang diulas oleh Ibnu Katsir. Okay. Al-Imam Ibnu Katsir dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ni dia sangat tahu, dia sangat bijaksana. Okay, kata Ibnu Katsir, tidak ada sesiapa pun yang dapat menolak ketetapan Allah. Maksud dia, tak ada siapa pun yang boleh lawan Allah. Kalau Allah kata halal, halal. Kalau Allah kata haram, kita kena terima dia haram. Tak ada siapa boleh menolak ketetapan Allah. Sebab apa? Sebab tu Ibn Katsir kata, Allah ni dia maha mengetahui, dia maha bijaksana. Macam kita sebut tadi tu awal-awal. Kan? Allah ni, dia tahu, dia ciptakan manusia. Dia tahu manusia ni perlu apa. Allah ciptakan manusia, Allah tahu apa perkara buruk yang boleh berlaku kepada manusia. Okay, jadi Allah ni kalau dia tetap sesuatu, kalau dia tetapkan halal, kita tak boleh tolak. Kalau tetapkan haram, kita tak boleh bangkang. Kata Ibnu Katsir, Allah ni dia tidak diminta untuk dipertanggungjawabkan atas apa jua yang Allah telah melakukan. Maksudnya kita tak boleh persoalkan lagi. Kenapa Allah nak halalkan? Kenapa Allah nak haramkan? Kita tak boleh soalkan Allah Ta'ala macam tu. Tetapi merekalah yang akan diminta untuk bertanggungjawab. Tetapi kitalah yang nanti akan ditanya. Engkau halalkan tak yang Allah halalkan? Engkau haramkan tak apa yang Allah haramkan? Kita perlu bertanggungjawab. Tetapi Allah Ta'ala tak layak, tak ada sedikit ruang pun untuk kita pertikaikan. Okay. Kemudian Ibnu Katsir dikata lagi, dialah Allah yang maha mengetahui segala-galanya, segala sesuatu dan segala kemaslahatan. Maslahat ni macam Allah Ta'ala ni tahu apa yang positifnya untuk manusia. Allah tahu apa yang boleh bagi impak baik pada manusia. Allah tahu. Kemudian Ibnu Katsir dia menyambung lagi dalam ulasan dia. Dia kata, apa saja yang bagikan manfaat kepada hamba-Nya, Allah Ta'ala akan benarkan untuk mereka. Manakala apa yang boleh membahayakan mereka, memberi kesan buruk kepada mereka, maka Allah akan melarangnya kepada mereka. Lepas tu kata Ibnu Katsir, kasih sayang, tertukar tu kasih sayang pula. Kasih sayang Allah kepada hamba-Nya lebih besar daripada sayang seorang ibu kepada bayinya. Maknanya Ibnu Katsir ni nak kata, Allah Ta'ala ni, dia bukan suka-suka untuk dia haramkan sesuatu, dia halalkan sesuatu, tak. Tapi kalau Allah haramkan tu, itu tandanya Allah sayang pada kita. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tahu apa kesan buruk dia jika kita buat benda yang Allah haramkan itu. Itulah tandanya Allah sayang pada kita. Jadi,
Allah sayang pada kita ni lebih sayang daripada mak kepada anaknya. Sebab tu kita, kalau mak kita larang buat, maknanya mak kita sayang kita. Bukan mak kita ni tak sayang dekat kita. Apatah lagi Allah kepada hamba-Nya. Okey, itu pengajaran 1 dan 2. Okey. Apa pengajaran nombor 3? Kita dapat belajar tadi, oh rupa-rupanya memang wujud ya syaitan tu. Ya, ayat tadi tu menunjukkan bahawasanya wujudnya syaitan di kalangan jin yang boleh bagi kesan kepada manusia. Dia boleh rasuk manusia tu. Okey, itu kita belajar tadi. Okey, pelajaran nombor 4, kita dapat belajar dekat sini ada beza yang jelas antara cari untung melalui jual beli yang halal dengan mencari untung melalui riba. Melalui riba. Jadi kita kena tahulah, kena luaskan lagi maklumat tentang riba ni. Riba boleh berlaku dalam hutang, riba boleh berlaku dalam macam-macam bentuk muamalat. Okey. Kemudian kita lihat pelajaran nombor 5, kita dapat belajar apa? Perbuatan mengambil riba, makan riba sebelum kita tahu diharamkan riba, Allah akan maafkan kita semua. Pelajaran nombor 6, kalau dia menghalalkan juga riba, setelah dia tahu dengan jelas haramnya riba itu, boleh membawa kepada jadi kafir. Boleh jauh kepada kufur. Kenapa kita kata macam tu? Sebab Allah Ta'ala kata tadi kan, orang yang makan riba ni, dia duduk dalam neraka tu sekejap ke lama? Kan Allah Ta'ala kata, hum fiha khalidun. Mereka kekal dalam neraka. Maknanya, hanya orang kafir saja yang akan kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Apa kaitan dengan riba? Dia ada kaitan tentang kalau kita tetap nak teruskan makan riba ni, walaupun tahu dengan jelas riba tu tak boleh, dia akan membawa seperti kita menghalalkan riba itu setelah diharamkan oleh Allah, maka ia boleh bawa kepada jadi kafir. Inilah 6 pelajaran yang boleh kita pelajari berdasarkan ayat 275 tadi. Okay, kita terus pergi kepada yang terakhir sekali. Maka orang yang mati dalam keadaan kafir, dia akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Jadi jangan kita pandang enteng riba ni. Kerana riba ni dia termasuk yang Allah haram. Okay. Jadi apa yang kita kena buat? Apa yang kita perlu ubah? Kita bermula malam ini, kalau kita terlibat dengan riba, pemakan riba, penulis riba, pemberi riba, jadi tukar saksi kepada riba, kalau boleh kita usaha lari. Kita kena berhijrah. Kita kena cari jalan yang halal untuk dapat keuntungan. Nak pastikan duit itu bercambah, gunakan jual beli, jauhkan riba. Itu tindakan kita. Apa pun niat kita tentang riba tu, sama ada niat nak makan ke, niat untuk tak nak guna untuk makan, nak gunakan duit untung tu buat rumah ke, beli rumah ke, beli pakaian ke, beli gadget ke, beli apa pun, tak boleh. Dia hukumnya adalah haram. Kalau kita tegil juga, kita mati dalam kedegilan kita tu, nanti di hari akhirat ada satu ayat lain, ayat yang 279, Allah kata kita akan berperang nanti dengan Allah. Kita akan lawan dengan Allah di hari akhirat. Lawan dengan Allah dan Rasul. Tengok Allah kata ayat 279. Ayat ni ayat sangat menakutkan. Allah kata, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka kalau kamu tidak juga melakukan, maksudnya Allah kata kalau tak nak tetap, kalau tak nak tinggalkan juga riba tu, kata Allah, maka ketahuilah akan adanya satu peperangan daripada Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan,
kita sepatutnya di akhirat kita nak dekat dengan Allah, nak minta syafaat daripada Rasul, nak minta pertolongan kepada Allah. Tiba-tiba kita pergi berperang dengan Allah di hari akhirat. Berperang pula dengan Rasul. Sebab apa? Sebab tak nak tinggalkan terlibat dengan riba. Jadi kita kena tinggalkan. Kemudian, tindakan kita yang kedua, kita dapat belajar kat sini, jangan sekali-kali kita menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Maknanya, kita tidak boleh menghalalkan sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti mana Allah mengharamkan riba. Jangan kita cari hilah, muslihat untuk menghalalkan riba. Letaklah nama apa pun, bunga ke, upah ke, faedah ke, tapi jika dia dengan jalan termasuk jalan riba, maka hendaklah kita tinggalkan. Kita bimbang, kita cuba cari hilah, tak nak nampak dia macam riba, takut-takut kita termasuk orang yang berusaha untuk menghalalkan riba tadi. Jadi hati-hati dalam perkara yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka habislah pengisian kita pada malam ini yang kita dapat pelajari. Jadi moga-moga perumpamaan yang ke-10 ini tentang perumpamaan seperti orang yang kena rasuk syaitan di hari akhirat nanti ketika bangkit dalam kubur ini memberikan kita banyak pelajaran dan dapat memberikan kita menambah baik hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla dan hubungan kita sesama manusia. Okey, saya buka kalau ada mana-mana soalan ataupun ada mana-mana penambahan. Kalau ada, boleh tuan-tuan boleh bertanya. Sedikit waktu ada lagi. Ada perempuan, ada apa-apa persoalan ke? Boleh faham ke? Okay, kalau tuan-tuan nak dapatkan... Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, saya nak tanya tentang riba. Okay. Kita memang tak reda dengan riba Ustaz. Kita tak nak pun. Tetapi contoh, kita nak beli rumah yang bawah harga 100,000 atau 100,000. Kalau kita pergi bank Islam, dia tak nak Ustaz. Dia nak harga yang ada standard harga yang dia dah tetapkan. Jadi kita pergilah bank konvensional. Tapi riba lah Ustaz. Jadi kita tak ada pilihan. Macam mana tu Ustaz? Dia tak bagi, tu maksud dia apa tu? Saya dah cuba. Ada rumah tu ada harga dia dah ada harga ceiling dia lah. Kalau rendah daripada tu dia tak terima, dia tak nak. Dia maknanya harga yang mahal yang dia nak. Jadi kita pula tak berkemampuan, kita nak harga yang lebih rendah lagi. So tak tahulah, mungkin dah berubah ke polisi tu, saya tak tahu. Tapi pegawai tu kata kita tak ambil yang bawah daripada harga ni puan. Dia kata kita ambil yang atas. Jadi kita tak ada pilihan. Oh ni tak boleh lah. Tak boleh, kita tak ambil. Dia kata. Jadi kita terpaksa pergi bank lain yang dia tak di-Islamik pun. Jadi kita ambil lah yang tu. Itu pengalaman saya lah nak beli rumah dulu. Jadi macam mana tu Ustaz tu? Kita memang tak reda, kita tak nak. Tapi kita tak ada pilihan. Okey. Yalah, saya pun susah untuk jawab soalan tu. Jika benar-benar, jika memang dah benar-benar tiada pilihan, maksudnya kita boleh jatuh di dalam isu darurat. Okey, isu dalam keadaan kita dah darurat. Okey, jika kita berada dalam keadaan darurat, maka ada kaedah menyebutkan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Apabila kita berada dalam keadaan yang dah darurat, maka dibenarkan untuk kita melakukan sesuatu yang telah pun Allah larang. Okey, namun kita kena cari
seminimum mungkin benda yang haram tu. Contohnya macam faham tak maksudnya? Contohnya macam kita tak lepas juga, kita kena bayar juga penambahan jumlah pinjaman tu, maka kita kena cari yang paling sedikit kena tambah. Contohnya kalau bank satu ni dia kena bayar persen dia 4%. Ada bank ni 3%. Kita kena cari mana paling sedikit dia punya interest dia. Kerana kita dah tak jumpa dah yang lain. Kita kena faham dulu. Tak jumpa dah yang lain. Cuba dah cari dah. Tak jumpa. Foreign Islamic Bank pun masa tu tak ada. Yang syariah window tu tak ada lagi kan. Masa tu kita kena pilih. Contoh ada 3 bank. Bank ni offer tetap ada riba juga. Interest dia 3%. Ada yang ni 4%. Ada yang ni 5%. Jadi kita tak boleh ambil yang 4 dan 5. Kita kena cari yang paling minima kat situ. Jika itu benar-benar berada dalam darurat. Okey. Langkah yang kedua, adakah kita boleh buat cara untuk memindahkan pinjaman itu dalam bentuk refinancing ke? Yang itu saya wallahu a'lam. Jadi kena usahalah, sebab kan ni kan dah ada syariat dia dah banyak dah. Jadi cuba tanya-tanyalah. Saya wallahu a'lam, saya memang tak pandai langsung pun, saya tak tahu bab tu macam mana. Contohnya kita dah buat pinjaman dengan bank ni, boleh tak kita nak tukar pergi kepada yang Islami? Yang tu kena tengok. Kalau lebih datang mudarat lagi, dah tukar tu, tu kena tengok beberapa sudut. Wallahu ta'ala. Yang tu saya minta maaf, saya tak ada ilmu nak jawab soalan tu. Tapi saya boleh jawab dari sudut, kalau kita dah tak ada ruang mudarat, maka kita kena cari seminimum mungkin. Okey, itu contoh dah. Boleh Puan Rosna, boleh Puan? Sama-sama Puan. Okey, insya-Allah. Maknanya Ustaz, kita terpaksa, kita tidak menafikan bahawa riba tu haram dan memang kita tak nak pun, tapi kita terpaksa sebab kita tak ada pilihan Ustaz. Okey. Kalau Puan Rosna nak tanya, mungkin dekat dalam link chat kita tu ada kelas fiqh muamalat ni, bab riba ni. Ustaz Mustafa Suki, nanti Puan ambil dekat YouTube tu, cuba tengok. Kalau tengok tu, nanti cuba Puan tanya. Kalau saya rasa sekarang ni banyak bank, dulu komisioner dia dah buka dah ada window Islamik, hatta bank Holiong Islamik, Holiong pun dah ada Islamic Bank. Cuba kita tanya, nanti tanya balik insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya. Boleh. Nak tanya sikitlah pasal ada tak dalam hadis ataupun Quran yang mereka yang menjadi penjamin kepada orang yang nak buat riba ni, akan dia terus kekal dalam neraka macam yang sesiapa yang makan riba tu Ustaz? Okey, kita sudah maklum dalam hadis tu katakan Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis riba dan juga saksi kepada riba tu. Dia beza kan, memberi jaminan, penjamin berbeza dengan orang yang memakan riba tu secara langsung. Okey, tapi ada kaitan dia. Kalau bukan asbab dia tak ada garang penjamin, maka mungkin pinjaman tu tak lulus. Okey. Kalau kita baca pada ayat tadi tu, dia bukan sekadar riba lah. Apa-apa pun dosa, seperti dosa besar seperti riba ni, dia menyebabkan juga dosa besar, maka kita perlu kepada jalan taubat. Masa tu mungkin kita tak tahu pun. Jadi kita dah tahu bahawasanya salah dulu kalau kita jadi penjamin kepada seseorang sedangkan orang itu sendiri dia membuat pinjaman secara riba. Tapi kalau kita dah sedar, kita taubat pada Allah Azza wa Jalla, moga-moga Allah
memberikan pengampunan kepada kita. Dia yang ayat tadi tu, kalau dia memang mati dalam keadaan dia berterusan makan riba. Tapi kalau kita dah berhenti bertaubat tu, sudah pasti kita sudah maklum Allah Ta'ala menerima taubat dan nasuhah yang kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, jazakallah khair. Wa antum fajazakumullahu khair. Okey. Ada apa-apa lagi? Kalau tuan-tuan nak tengok yang rakaman lepas ya, perumpamaan tu, boleh tengok dekat playlist ya. Ada kat ruangan chat tu, ada Puan Nuriza ada kongsikan YouTube untuk playlist perumpamaan. Nanti kalau siapa-siapa yang tuan-tuan dah tengok YouTube tu, tuan-tuan jadilah subscribers dia untuk kita sama-sama dapat manfaat. Okay, jadi saya minta maaf banyak-banyak pada tuan-puan kerana saya bukanlah orang yang ada ilmu sebenarnya tentang kewangan Islam ni. Mungkin tuan-tuan boleh tanya kepada mana-mana asatizah, ustaz-ustaz yang dia memang terlibat dengan bidang kewangan Islam. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Jadi kalau ada mana-mana penjelasan saya yang saya tersalah, tolong betulkan. Ya, tolong betulkan. Baik, kita berhenti di sini. Waktu ini dah 10.23 malam. Kita dah 1 jam. Moga-moga Allah memberikan kita keberkatan pengisian kita daripada permulaan sehingga kepada penghujungnya. Tuan-tuan boleh ajak rakan-rakan tuan-tuan perempuan untuk mengikuti kelas-kelas yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Kelas kita percuma saja. Kalau tuan-tuan nak bagi sumbangan, silakan. Kalau tak ada sumbangan pun tak apa. Sebab kita buat ni fi sabilillah. Dan nanti tuan-tuan tunggu, nanti tuan-tuan tunggu hebahan. Nanti kita akan saya akan buat kelas untuk sesi ulang kaji, sinopsis 30 juzuk ataupun segmentasi 114 surah yang insya-Allah kita akan buat bermula daripada bulan 1 ni. Kita akan ulang kaji semula mana-mana modul yang kita pernah belajar tentang sinopsis 30 juzuk Al-Quran. Kita akan mulakan nanti bermula pada bulan 1 sampai nak masuk Ramadan. Sebab Ramadan kita dijangka pada 3 hari bulan Mac. Maksudnya kita ada lebih kurang dalam kita boleh kata dalam 90 hari lagi lah macam tu. Kita cuba untuk selesaikan ulang kaji sinopsis 30 juzuk. Saya sendiri akan bentang dia. Cuma tuan-tuan tunggu saya maklumkan hari apa, pukul berapa. Lepas tu masuk saja awal Ramadan, kita akan belajar satu modul baru. Nak faham Quran ini, iaitu kita nak belajar tentang hubungan di antara susunan surah-surah dalam Quran. Nanti kita akan belajar kenapa letak Al-Baqarah selepas Fatihah, kenapa Ali Imran letak selepas Al-Baqarah, kenapa An-Nisa letak selepas Ali Imran. Itu nanti kita akan masuk modul itu setiap hari pada bulan Ramadan. Tapi sebelum masuk Ramadan ni, 3 bulan yang pertama ni, bermula bulan 1, bulan 2 nak ke bulan 3 ni, kita akan ulang kaji balik modul-modul yang pernah kita pelajari pada Ramadan tahun lepas dengan Ramadan 2 tahun lepas. Kita akan mulakan bulan 1 ni. Setiap minggu. Kita cuba peruntukkan 2 jam untuk setiap minggu. Persediaan kita memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Biar kita masuk bulan Ramadan Al-Mubarak ini dengan bekal kita memahami 30 juzuk Al-Quranul Karim menggunakan pendekatan segmentasi surah ataupun sinopsis surah. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita akan bertemu lagi pada kuliah yang berikutnya. Salah silap, mohon ampun dan maaf. Kekurangan, mohon ampun dan maaf. Saya ucapkan jazakumullah khair kepada tuan-tuan perempuan. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.